Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita pergi kepada bahagian B. Bahagian B ni mempunyai 30 markah. Dia lebih 10 markah je daripada bahagian A. Dia punya tahap kesukaran dia up sikit. Macam korang main Mobile Legend, kan ada level 1 sampai level 15 kan. So tahap B ni ibaratnya korang dah capai level 10. Dah kuat dah, dah fat dah. Kalau Alucard tu dah boleh bunuh banyak orang dah. So sekarang soalan yang kelima. Raja 5 menunjukkan struktur bagi satu neuron. So, kita belajar ada 3 jenis neuron. Kita belajar tentang neuron deria, neuron perantaraan dengan neuron motor. So, kalau korang tengok ni, ini kalau simple macam ni, ada kepala, ada badan, ada ekor. Kat sini dia tak bagi hint je. Kalau ekor ni dia sambung dekat muscle, korang tahulah ini adalah neuron motor. So, jawapan dia ini adalah neuron motor. Kalau neuron deria, bentuk dia hampir sama, cuma dekat tengah-tengah ni ada badan sel, ada bulat satu. Kalau neuron itu namanya neuron deria. Okey Kalau neuron perantaraan dia ada kepala sahaja. Okey, ingat ada 3 jenis neuron. Gambar ni adalah neuron motor. Kalau neuron deria dia ada badan sel kat tengah bulat. Kalau neuron perantaraan dia ada kepala ni sahaja. Okey, kita pergi kepada soalan berikutnya. Nyamakan bahagian P dengan Q. P ni adalah badan sel, Q ni adalah akson yang tegak ni. Membenarkan impuls mengalir dalam satu hala. Badan sel mengawal semua aktiviti neuron. X ni adalah dendrit untuk menghubungkan neuron lain, untuk menerima impuls daripada neuron lain. Okey, dia tanya apakah fungsi bahagian P. So, kena belajar, kena hafal sikit. Selalu pasal neuron ni benda yang sama. Dia tanya tentang badan sel, fungsi dia, akson fungsi dia apa, dendrit fungsi dia apa. So, kena hafal. So, P tu badan sel, fungsi dia adalah untuk mengawal semua aktiviti neuron. Dia suruh lukiskan arah impuls daripada mana. So, sekarang ni nama dia neuron motor. Kat hujung ni muscle. So, mestilah daripada luar ni, impuls akan masuk. So, dia akan lalu tegak pergi kat muscle. Dia macam itu. Dia jangan terbalik. Dia ke bawah. Sebab fungsi akson ni membenarkan impuls mengalir pada satu hala. Dia tak akan patah balik. Dia sehala. Okey, next soalan E. Apakah yang akan berlaku jika bahagian X rosak? Kalau kita tengok dekat soalan, X ini adalah dendrit. Kalau dia rosak, sebab fungsi dia menerima impuls daripada neuron lain. Kalau rosak, so tidak boleh menerima impuls daripada neuron lain. Simple je. Okey, soalan nombor 6 kita belajar tentang mekanisme pewarisan monohybrid bagi sifat ketinggian bagi anak berdasarkan hukum Mendel. Ni korang tak tahu pun tak apalah. Tapi benda ni tentang variasi. Pindah silang. Kalau korang tengok, kita panggil yang atas ni, tinggi dengan kedil ni kita panggil dia phenotype. T besar, T kecil, T besar, T kecil ni kita panggil dia genotype. Betul tak? Phenotype dengan genotype. Betul. Tinggi dengan kedil tu kita panggil phenotype. T besar, T kecil, T besar, T kecil ni kita panggil genotype. So sekarang ibu dia punya induk dia ada besar, ada kedil. So tak kisahlah. Tapi T besar, T kecil, T besar, T kecil. So lepas tu dia mengalami proses P. Agak-agak proses P ni apa? So proses P ni adalah proses meiosis. Bila berlaku dekat sel pembiakan, dia adalah meiosis. Nampak dia jadi half. Dia punya gamet ni jadi separuh. Jadi T besar, T kecil, T besar, T kecil. Sebenarnya dia turunkan dia daripada atas ni. So then bila T besar, T kecil ni berlakunya cross linking, berlakunya pindah silang, dia akan dapat anak T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. So anak dia, phenotype dia adalah tinggi, tinggi, tinggi kedil. Peratusan dapat anak tinggi ialah 75 sebab 3/4. Peratusan dapat anak kedil ialah 1/4. Ini ikut. Selalu kalau dia baik, dia dah bagi dah anak panah ni. Dia dah baik lah. Kalau tak baik, korang kenalah buat anak panah ni. Dia pindah silang. Tapi almost semua soalan dia akan bagilah anak panah tu. So, kita pergi kepada soalan. Dia kata lengkapkan. So, korang lengkapkan je lah. Ni korang nampak anak panah dia. T kecil turun, T kecil sebelah sini turun. So, T kecil kedil. So, dia tanya proses P ni apa? Proses P ni adalah proses meiosis. Sebab proses meiosis ni lah proses yang berlaku dekat sel pembiakan. Kalau dekat sel selain pembiakan, dekat sel somatik, contohnya korang punya pipi tergigit lidah ke, itu sel somatik. Sel selain sel pembiakan, itu meiosis. Itu mitosis. Contoh tangan terluka.
Potong-potong bawang, nak masak nasi goreng, terguris tangan. Itu sel mitosis. Proses mitosis. Okey, soalan nombor 2. Berdasarkan jawapan anda, nyatakan kepentingan. Kepentingan proses ni adalah untuk menghasilkan variasi genetik. Ibaratnya, kita tengok mak ayah kita lah. Kita tak serupa 100% muka mak, bukan juga 100% muka bapa. Kita adalah variasi gabungan emak dan bapa. Itulah pentingnya meiosis untuk menghasilkan variasi. So dia tak adalah sama je. Contoh apa? Contoh yang sama apa? Kalau korang tengok amoeba. Amoeba. Kita tengoklah. Amoeba ke paramecium sama je. Mak, anak, datuk, cucu, cicit dia semua sama je sebab tidak berlakunya variasi. Okay, next. C. Nyatakan fenotype bagi D. D ialah kedil. Kita dah tulis kat atas ni, kedil. Okay, berapakah peratusan? Tak payah buat formula matematik pun tak apa. Untuk dapat anak tinggi, 3 orang, 3/4 darab 100. Sama dengan 75%. Jadi, maksudnya chances, peluang untuk kita mendapat anak yang tinggi ialah 75%. So, kemungkinan dia tinggi lah untuk dapat anak yang tinggi. Okay, habis dekat soalan ini. Kita pergi soalan berikutnya. Okay, next kita pergi kepada soalan jirim. Jirim ni senang lah. Soalan dekat 4. Tapi ramai yang careless. Okay, kalau tengok anak panah. Anak panah. Contoh, Zax kepada air. L ni, awan. Tiba-tiba hujan. Dia adalah proses kondensasi. So, air menjadi awan. Dia adalah proses pendidihan. Air menjadi ais. Proses pembekuan. Okay, next. Dia suruh lukis susunan rajah bagi ais. Ais ni pepejal. Dia kena rapat-rapat-rapat. Dia akan bagi kotak macam ini. Tak kisah korang nak buat bulat kecil. Pastikan bulatan tu sama. Dan kalau dia pepejal, dia rapat-rapat. Korang jangan besar kecil. Tu nanti dia salah. Okay. Saya cadangkan bawa lah duit 5 sen. Ataupun bawa lah benda bulat yang apa. Tak kisah. Janji. Lukis tu cantik bulat dia. Jangan satu kecil, satu besar. Kita tak nak. Sebab bila cakap tentang atom, arrangement of atom, kita perlukan saiz yang sama. Okay. Kalau air, kena jarak sikit. Contoh 1, 2, 3. Kalau steam, contoh satu sini, dia jauh-jauh. Okay. Okay, next soalan B. Kita suruh label, kita dah label. Soalan C. Dia kata antara bahan berikut yang manakah mengalami proses N. Okay, proses N tu apa? Tengok balik dekat atas ni. N ni adalah proses daripada ais jadi gas. Nama dia proses pemejaluapan. Okay, antara berikut yang manakah akan berlakunya proses pemejaluapan? Naftalena. Dia dari pepejal boleh menjadi gas. Okay. Sebab ni ada dalam eksperimen ni kalau siapa yang ingat pernah buat masa kita 4. Okay, soalan D nyatakan satu ujian untuk menguji kehadiran Zax. Okay, Zax yang ke atas itu Zax itu adalah steam. Macam mana nak uji kehadiran steam? Maksudnya kehadiran wap air. So, senang je. Pakai kertas kobak klorida biru. Bila kehadiran wap air tu, dia akan tukar jadi warna pink. Warna merah jambu. So, kena ingat. Kertas kobak klorida biru. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 8. Famous juga tentang kita nitrogen. Okey, kita nitrogen ni kena ingatlah jenis bakteria. Nama bakteria dia. Kalau nitrogen daripada udara masuk dalam nitrat, siapa yang boleh jadi nitrat? Sebab lightning, sebab kilat. Kilat tu boleh tukarkan nitrogen dekat udara, masuk nitrat dalam tanah. Lepas tu kena tengok nitrat jadi sebatian amonium, siapa tukarkan dia. Kena ingatlah satu-satu. Daripada sebatian amonium jadi nitrit, bakteria penitritan. Daripada nitrit ataupun nitrat nak naik balik jadi sebatian amonium, jadi bakteria pentinitratan. Kena ingat nama-nama yang menukarkan dia jadi apa. Okay, kalau kita tengok dalam rajah 8 namakan bakteria S dan bakteria T. Okay, S ni daripada nitrit nak jadi nitrat, bakteria penitritan. Okay, sama je. Okay, T daripada nitrat ataupun daripada nitrit nak pergi jadi nitrogen kat udara, bakteria pendinitritan. Okey, simple kan? Okey. Okay, next. Kita pergi kepada soalan B. Soalan B dikata, nyatakan satu contoh tumbuhan kekacang yang membekalkan nitrat kepada tanah. Pokok kekacang kita bagi nama je, tak kisah pokok kacang apa. Kacang tanah ke, kacang buncis ke, kacang panjang ke.
Kacang apa lagi? Tak kisahlah. Kacang. Janjian dia nama kacang apa. Okey, C. Nyatakan keadaan nitrat yang dapat diserap oleh tumbuhan. Okey, tumbuhan boleh serap dalam keadaan larutan. Contohnya baja. Kalau korang tabur baja tu kena siram air supaya dia serap. Bila dah jadi air tu dia jadi larutan ataupun dalam keadaan ion dia boleh serap. Dalam keadaan ion, contoh nitrat dia adalah NO-3 atau abaikan. Ingat je, dalam keadaan ion ataupun larutan dia boleh serap. Okey, soalan D, tandakan right bagi jawapan anda. Dia kata, baja kimia yang manakah dapat menambahkan kandungan nitrat? Dia dah bagi hint dah, nitrat. Mestilah baja yang ada nitrat. So, amonium nitrat. Kalau nak tambah kandungan fosfat, magnesium fosfat. Nak tambah keadaan sulfat, kalsium sulfat. Okey, soalan E, nyatakan satu kepentingan kita nitrogen. So, dia sangat penting untuk menjaga kesuburan tanah. Di mana bila kandungan nitrat tu banyak, so pokok tu pun dapat banyak nutrien, dia boleh berbuah dengan lebatnya. Itulah tentang kesuburan tanah. Pentingnya kita nitrogen ini. Okey, soalan yang terakhir dalam bahagian B yang 30 markah ni, soalan yang ke-9 tentang getah. Famous juga getah ni, tentang getah asli dengan getah terwarkan. Kalau getah asli tu macam atuk-atuk kita toreh kat kebun getah, tu getah asli. Kalau getah terwarkan tu dia dah mengandungi proses pemvalkanan, proses tambah sulfur, so dia jadi lagi keras, dia jadi lagi tahan haba. Selalu dibuat tayar lah. So dia cakap, bagikan jenis getah. P, kalau buat sarung tangan je ni, boleh pakai getah asli. Q, kalau buat tayar ni, dia nak keras, tahan haba, dia pakai getah sintetik. Kecuali tayar kapal terbang. Sebab kapal terbang tu dia perlu absorb. Getah asli ni dia power, dia boleh absorb. So, bila kapal terbang ni kan nak landing kan guna tayar. So, dia kena pakai getah asli supaya lembut je landing tu. Kalau pakai getah sintetik, habis. Bahaya, nanti jadi crash. Okey, soalan B. Okey, soalan B dia kata, berdasarkan jawapan anda, nyatakan satu ciri getah Q. Getah sintetik, ciri dia tahan haba boleh, lebih keras boleh. Nyatakan kelebihan getah Q. Kelebihan dia, kalau buat tayar kereta ni dia boleh buat apa? Tahan lama. Kalau korang pakai getah asli buat tayar kereta, kejap je. Jalan daripada KL pergi Johor, balik Johor tengok tayar dah haus dah. Sebab lembut sangat. Cuaca kat Malaysia kan panas. Dia bila jalan melekit sampai Johor, tinggal rim tayar je. So, kalau kelebihan pakai getah sintetik ni, dia boleh tahan lama. Okey, soalan C ni tunjuk gambar getah. Ada sulfur kat tengah-tengah dia. Ini adalah getah tervalkan. Okey, proses untuk hasilkan getah ni adalah pemvalkanan. P-E-M-V-U-L-K-A-N-A-N. Pemvalkanan. Okey, dia kata dia tambah elemen apa? Dia tambah sulfur. Dia dah bagi tahu dah. Atom sulfur. So, dia tambah sulfur. Nak tulis atom sulfur pun betul. Okey, bahan yang ditambahkan ialah sulfur. Habislah untuk bahagian B. Kita akan sambung dekat bahagian C pada video yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa ulang kaji. So, rajin-rajin belajar. Okey, bye.